شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma, amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, hari ini 22 Safar 1443 hari Rabu bersamaan 29 September 2021 Masihi. Kita dah berada di akhir bulan September. Baik, kita nak sambung hari ini untuk sesi tadabbur kita masih dalam surah Al-Muddathir. Itu kita nak sambung tentang perbincangan kisah Al-Walid Ibn Al-Mughirah dalam ayat yang berikutnya, ayat 15 hinggalah ayat 30. Jadi ayat tu pendek-pendek belaka tu. Itu bermula dengan ayat Thumma yatma'u an azid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 ثم يطمع أن أزيد. Kemudian dia merasa tamak bahawa ku tambahkan untuknya. Dia tu merujuk kepada Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Kita pun tak boleh bayangkan ayat ni bila anak-anak Al-Walid baca, yang 3 orang dah Islam tu, Hisham bin Al-Walid, Khalid Al-Walid, Al-Walid Ibn Al-Walid, Ibn Al-Mughirah. Jadi bila anak dia yang dah Islam ni baca, dia orang tahu ayat ni memang tuju kepada bapa dia.
bapa dia yang akhirnya mati dalam keadaan tidak Islam. Itulah, ini memberi suatu tekanan emosi jugalah. Sebab ayat ni khusus kepada bapa mereka. Tapi nak buat macam mana? Sebab masing-masing ada pilihan sendiri. Si anaknya dah memilih untuk menjadi sahabat Nabi, tapi bapanya akhirnya mati dalam keadaan kafir. Kalla, sekali-kali tidak begitu. Innahu kana li ayatina anida. Sesungguhnya dia ni seorang yang sangat adik, ni seorang degil, keras kepala, menentang akan ayat-ayat kami. Maka aku akan hukum dia dalam bentuk sa'urhiquhu sa'uda. Iaitu dia akan dipaksa untuk membuat pendakian, mendaki puncak yang berat. Sa'uda ni ada qaul yang menyebut ia adalah suatu tempat yang tinggi dalam neraka Jahannam. Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia pernah berfikir. Dia pun boleh fikir juga. Dia telah memikirkan dan mereka-reka berbagai tuduhan terhadap Al-Quran. Dia boleh berfikir, tetapi dia berfikir untuk perkara yang jahat. Bukan berfikir untuk perkara yang baik. Dia salah gunakan akal itu untuk melawan agama Allah. Fakutil, maka celakalah. Fakutil itu maka dibunuh. Bunuh di sini maknanya kalimah yang digunakan dalam bentuk mendoakan kecelakaan, kebinasaan. Binasalah dia, celakalah dia. Kaifa qaddar, bagaimana dia berani mereka-reka perkara yang demikian. Kemudian diulang lagi, summa kutil. Kemudian sekali lagi binasalah dia. Hendaknya, bagaimana dia berani mereka-reka tuduhan itu. Summa nazar. Kemudian dia merenung. Nazara yanzuru, merenung, melihat berkali-kali. Sepatutnya dia kena fikirlah, maksud renung ni. Fikir, janganlah dia melakukan begitu. Tapi walaupun dia buat banyak kali, tapi dia tetap gagal juga. Jadi bila gagal, akhirnya summa abasa, kemudian dia masam muka. Sebab perancangan jahat dia tidak berjaya. Wa basar, dan bertambah masam lagi. Summa adbara wastakbar, kemudian dia berpaling. Adbara, berpaling dari kebenaran dan berlaku sombong. Nak lawan tak ada hujah, nak lawan tak cukup bukti. Akhirnya kalah dengan kecewa. Tapi tak mahu buktikan kelemahan diri, kekalahan, tetap nak mengaku dia tu betul walaupun dia salah. Lalu dia tuduh dia. Ni pemikiran orang jahiliah. Dia bila dia gagal satu cara, dia pergi kepada plan B. Tak berjaya plan B, dia pergi plan C. Apa plan berikutnya? Dia punya modus operandi, pemikiran dia adalah tuduh. Walaupun tak ada bukti, tuduh. Dituduh, in hadza illa sihrun yu'sar. Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dituntut untuk dipelajari, ataupun sihir yang memberi pengaruh kesan. Dituduh sihir. Buktinya tak ada. In hadza illa qaulul bashar. Lagi dituduh, dia kata Quran ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah kata-kata rekaan manusia. Mana mungkin datang daripada Tuhan. Ini rekaan manusia, itu tuduhan dia. Maka orang yang tuduh begini, sa'uslihi sakar. Allah Ta'ala beritahu, aku akan masukkan dia disebabkan kekufurannya ke dalam neraka sakar. Nanti kita akan lihat perbincangan tentang neraka sakar ni. Dia ada perbincangan yang menarik. Wa ma adraka ma sakar, tahukah kamu apakah itu kedahsyatan neraka sakar? La tubqi wa la tadhar. Dia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisanya. Habis. Mana tak tinggal saki-baki sedikit pun, semuanya. Ataupun tidak membiarkannya binasa terus. Orang yang dibakar dalam neraka, betul lah, musnah, habis. Lepas tu dia akan kulit dia tu akan diganti dengan yang baru. Lawahatul lil bashar, panasnya neraka sakar hingga boleh menyebabkan membakar kulit kepala, boleh menyebabkan hangus akan kulit manusia. Kalau dalam surah Al-Ma'arij itu kalla innaha laza tu nazza'atan lisyawa, boleh mencabut kulit kepala. Ini boleh menyebabkan bakar kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar, dan dalam neraka itu ada penjaganya selamanya 19 malaikat. Bilangan 19 ni menimbulkan suatu fitnah, ujian kepada orang-orang musyrik. Baik, kita kembali kepada ayat 15 tentang sifat tamak. Summa yatma', kemudian dia merasa tamak. Kemarin pun kita dah bincang tentang sifat tamak.
sesuatu yang menjadi fitrah manusia. Kalau ada bagi manusia, Nabi kata 2 lembah bukit daripada emas atau harta, maka dia bercita-cita nak ada yang ketiga. Kalau ketiga nak yang keempat. Padahal bila dia mati, yang masuk dalam mulut dia adalah tanah. Dan sesiapa yang sedar kesalahannya, dia bertaubat, maka Allah Ta'ala menerima taubatnya. Jadi tamak ni ada 2. Tamak dalam urusan dunia dan tamak dalam urusan akhirat. Tamak dalam urusan dunia tercela. Sifat ni tercela. Ia adalah fitrah yang Allah Ta'ala uji kita untuk kita sentiasa mengawasi diri masing-masing. Adakah kita terdorong dan terikut dengan ketamakan yang menyebabkan kita rasa tak pernah puas-puas dengan dunia. Tak pernah puas-puas dengan dunia, tak pernah merasa cukup, walaupun sebenarnya apa yang kita miliki sudah lebih daripada mencukupi. Kemarin kita dah bincang dah hadis ni, laukana libni Adam wadiyani min zahab. 2 lembah daripada emas ataupun perak, maka dia nak yang ketiga. Begitulah seterusnya. Mana tak pernah ada sifat rasa qanaah, rasa cukup. Padahal segala yang kita miliki itu sudah mencukupi. Kita dah kongsi kemarin doa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhlif alayya kulla ghaibatin li bi khair. Baik, kita dah tahu sifat tamak dalam urusan dunia adalah tercela. Dan kita pun tahu biasa disebut orang yang tamak selalu rugi. Kalau di sekolah rendah lah budak-budak dia buat contoh seekor anjing yang menggigit tulang. Gonggong. Orang Kelantan kata gonggong. Dia gonggong, dia gigit tulang, dia pergi tepi sungai ataupun tepi kolam. Tiba-tiba dia nampak dalam bayang tu ada anjing lain. Tiba rasa tamak. Dia nak ambil satu lagi tulang. Sebenarnya itu bayang dia. Dia pun melepaskan tulang di mulutnya, maka jatuhlah. Maka orang kata orang tamak selalu rugi. Baik, hari ini kita nak fokus kepada sifat tamak untuk akhirat. Kontra, lawan kepada tamak dunia. Ini sifat yang terpuji dan sangat-sangat digalakkan dalam ayat yang biasa kita baca dalam surah As-Sajadah. Bagaimana Allah Ta'ala memuji orang-orang yang saleh, yang sentiasa bangun malam untuk berdoa, beribadat. Tatajafa junubuhum anil madaji, surah As-Sajadah. Tatajafa junubuhum anil madaji, ayat yang ke-16 tu. Dan jauhlah ataupun rengganglah diri mereka dari tempat tidur, sangat sedikit tidur kerana mengerjakan sembahyang malam, tahajud dan amal-amal soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka khaufan wa tama'an. Doa itu digambarkan dalam bentuk dengan perasaan khaufan, takut akan kemurkaan Allah, dan juga wa tama'an, satu lagi sifat tamak. Maksud tamak ini perasaan ingin, nak sangat, rasa seperti tak cukup. Mungkin malam-malam yang lain mereka dah bangun malam dah. Malam-malam sebelumnya mereka dah bangun salat malam, mereka dah berdoa, minta dijauhkan daripada azab dunia akhirat. Tamak nak kepada rahmat Allah dan segala pemberian daripadanya. Tapi malam berikutnya bangun lagi, berdoa lagi, minta lagi. Adakah ini sesuatu yang salah? Tidak. Kalau kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, untuk Allah Ta'ala ganjarkan kita di akhirat nanti, ia adalah sesuatu yang baik. Kerana kita sentiasa meminta kepadanya, dan permintaan kita kepada Allah tidak mengurangkan apa-apa yang ada di sisinya. Tama'an. Sifat tamak ni kena ada. Dalam satu hadis kursi, hadis daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis ni sangat panjang kalau kita lihat dalam periwayatannya. Ada dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Matan Arba'in. Allah Ta'ala menyuruh, dia kata, wahai anak Adam, ya bena Adam. Macam mana dah mata hadis tu? Allahu Akbar. Panjang. Hadis tu panjang. Kalaulah mereka itu lau kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Kalaulah semua manusia itu ala atqa qalbi rajulin wahid, berada pada kedudukan hati orang yang paling bertakwa, maknanya semuanya baik belaka.
ma zada dhalika fi mulki syai'an. Atqa, ia tak ada titik. Atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Hadis ni panjang sebenarnya. Hadis ni panjang. Dia bermula daripada Allah Ta'ala beritahu, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka ja'i', kamu ni lapar, kamu mintalah makan kepada aku, nescaya fastat'imuni ut'imukum, aku beri makan kepada kamu. Lau kanu, bukan lau kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin. Ini kita nak lihat hadis ni sebenarnya dari sudut sifat ketamakan kita untuk mendapatkan kebaikan. Ya ibadi law anna awwalakum wa insakum wa jinnakum, tu dia punya mula matan tu. Dia ada dua, ala atqa qalbi rajul wahid ataupun ala afjari. Dia ada sambungan dia tu. Walaupun manusia ni begitu tamak nak semua yang ada di sisi Allah kebaikannya, lalu mereka pun memintanya. Ataupun kalau semua manusia itu jahat, maka kejahatan manusia itu tidak mengurangkan apa-apa yang ada di sisi Allah. Kita lihat ada dua bahagian di sini yang disebut adalah hadis kursi ini daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya bena Adam, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, kalaulah orang-orang yang pertama di antara kamu, yang terawal, yang terakhir, sama ada manusia kah, jin kah, mereka ni berada dalam keadaan yang paling jahat. Afjar qalbi rajulin wahidin minkum, maknanya semuanya jahat. Adakah kejahatan itu menjejaskan kekuasaan Allah? Jawapannya tidak. Maka Allah Ta'ala beritahu, ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Maka kejahatan semua mereka itu, walaupun mereka bersatu, berpakat, tidak mengurangkan apa-apa yang ada dalam kerajaan dan kekuasaanku. Dan walau kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Walau kanu, kalaulah semua manusia itu berada pada hati seorang lelaki yang paling bertakwa. Maksudnya mereka ni semuanya soleh. Seolah-olah kesolehan mereka, kewarakan mereka, ketakutan mereka kepada Allah tu adalah sama. Serupa, semuanya baik belaka. Adakah itu memberi pengaruh kepada kekuasaan Allah? Jawapannya mazada, tidak. Tidaklah perkara itu menambahkan apa-apa pun yang ada dalam kekuasaan Allah. Baik, kita lihat berikutnya. Walau qamu fi sa'idin wahid, kalaulah mereka berdiri pada satu tempat. Berada pada satu tempat, mana semua sekali, lalu semuanya fasa'aluni, meminta kepada aku, minta. Sebab sifat manusia kan, dia ada sifat ketamakan. Apa-apa yang memberi kebaikan, keuntungan untuk dia nak. Lebih-lebih lagi yang memberi itu adalah Allah Ta'ala sendiri. Lalu mereka meminta kepada aku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi syai'an. Maka Allah Ta'ala kata, aku akan berikan setiap yang meminta akan permintaannya, yang mana tidaklah mengurangkan apa-apa yang ada di sisiku sedikit pun. Allah Ta'ala akan bagi semua. Kalau ramai setahun tu minta, Allah Ta'ala akan bagi. Kenapa disebut perkataan minta di sini? Sebab manusia secara fitrahnya ada sifat ketamakan. Maksud tamak ni sentiasa nak, sentiasa ingin, sentiasa mahu. Betul lah, sebab kita memang fakirun. Kita ni adalah makhluk yang sangat-sangat berhajat kepada Allah. Jadi hadis ni memberi suatu peringatan kepada kita tentang kelemahan diri kita tu ya. Hadis ni hadis kursi. Allah Ta'ala nak beritahu, kita ni makhluk yang lemah. Kita sangat-sangat berhajat, bergantung kepada Allah, daripada yang kecil sampai yang besar, daripada awal sampai akhir, daripada A sampai Z. Memang tak ada satu detik pun dalam kehidupan kita yang kita terlepas daripada pergantungan dengan Allah. Dan kalau kita minta, maka Allah Ta'ala beritahu, dia akan bagi. Semua hak minta tidak bagi. Ma naqasa dzalik, maka tidaklah bila ku penuhi permintaan mereka, ianya mengurangkan apa yang ada di sisiku, illa kama yanqusu
yang kusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Seumpama tidaklah apa-apa yang si hamba ni minta dengan Allah Ta'ala itu mengurangkan apa yang di sisi Allah, tak mengurangkan apa-apa sebab Allah Ta'ala sangat kaya, sangat banyak pemilikannya. Kalau kurang pun kecuali sebagaimana kurangnya, sebagaimana mikhyat ni jarum yang mengurangkan isi yang ada dalam laut apabila dimasukkan jarum dalam laut. Jarum kecil je. Kita angkat, tak usah kata jarum lah, kalau kita ambil jari lah, jarum tu kecil sangat. Jari kita angkat. Yang ada di hujung jari kita ada setitik air laut. Air laut yang luas itu adalah segala khazainullah. Segala perbendaharaan khazanah-khazanah milik Allah. Yang dia bagi kepada kita ni sikit baru. Jadi sebab itulah kita kena sedar dan kita ingat nikmat dunia ni tak ada apa-apa, sikit sangat. Jadi janganlah kita lupa untuk bersifat tamak dengan akhirat apabila kita dilekakan dengan sifat tamak terhadap dunia. Jadi apa sifat tamak pada akhirat? Kita mengharapkan Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepada kita sama ada rahmatnya. Dengan rahmat itulah diampunkan dosa kita dan diberi nikmat syurga dan nikmat kita mendapat kebahagiaan di sana. Para jemaah dirahmati Allah, kita nak terus kepada ayat berikutnya. Tadi kita bincang tentang tamak dunia tercela, tamak akhirat terpuji. Adapun Al-Walid Ibn Al-Mughirah, kalla, sekali-kali tidak ni. Kalla ni dipanggil kalimah rad'un. Satu kalimah untuk menolak, menafikan, menidakkan apa yang dia hajatkan itu tak mungkin tercapai. Dia nak supaya Allah Ta'ala tambah kepada dia. Gapo dia? Satu perkara yang Allah Ta'ala suruh Nabi ini berdoa minta tambah. Satu sahaja. Iaitu tambah ilmu. Bukan tambah harta. Di sini Al-Walid Ibn Al-Mughirah tamak supaya ditambah lagi harta kekayaan dia. Dia dah banyak harta, dia nak lagi. Ada satu perkara yang para ulama tafsir sebut, Allah Ta'ala tidak suruh Nabi berdoa minta tambah kecuali tambah ilmu. Tapi kalau kita berdoa minta tambah ilmu, kita jangan berdoa saja, kita kena usaha lah. Bila kita berdoa minta tambah ilmu, bermakna kita kena berusaha supaya kita melalui jalan yang boleh menyebabkan ilmu kita bertambah. Kita lihat ayat 114 surah Taha, muka surat 320. Tentang perkataan tambah di sini. Tamak, tambah. Cerita asalnya tentang ketamakan supaya ditambah harta. Ini kita nak tambah ilmu. Sebab ilmu dia ada kaitan dengan urusan akhirat. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha tinggi Allah yang menguasai seluruh alam. Dialah yang penguasa yang sebenarnya. Maka Allah Ta'ala pesan di akhir ayat tu, wa qur rabbi zidni ilma. Berdoalah dengan kamu berkata, wahai Tuhanku, tambahkan untukku ilmu. Antaranya disebut oleh seperti Al-Imam Al-Qurtubi dan yang lain-lain. Tidak ada suatu doa yang Allah Ta'ala suruh Nabi minta tambah kecuali tambah ilmu. Kita mungkin lebih teruja nak tambah harta. Kita kata, ya Allah zidni malan, tambahkan kepadaku hartaku. Dia harta ni lebih kepada berkat. Kita nak supaya Allah Ta'ala berikan keberkatan kepada harta kita. Kalau orang tu tak dapat harta banyak, belum tentu ada nilai keberkatan, rugilah. Kita nak harta kita kalau bertambah ya dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan, yang pentingnya ada nilai berkat. Ilmu, kalau seseorang tu meniatkan dengan niat yang betul lah. Niat dia belajar ni bukan kerana nak berbangga-bangga dalam kalangan ulama, bukan nak berbantah dengan orang yang bodoh. Tapi niat dia untuk mematuhi perintah Allah yang suruh kita ni belajar dan tambah ilmu. Maka kita berdoa, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepada aku. Antaranya disebut di sini daripada Abi Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawah tu sikit ya. Pernah berdoa, Nabi kata, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Yang biasa saya gunakan doa ni dalam mukaddimah sebelum kita mulakan kuliah ataupun sesi tadabbur kita. Allahumma fa'ni, ya Allah berilah manfaat dengan apa yang kau ajarkan kepada aku, wa 'allimni, ajarkan untukku ma yanfa'uni, apa yang memberi manfaat. Ajarkan kepada aku apa yang memberi manfaat dan berikan manfaat dengan apa yang telah engkau ajarkan. Wazidni ilma, dan tambahkanlah kepadaku ilmu. Kita berdoa hari ni, mungkin esok kita ulang lagi doa yang sama. Itu tidak salah.
ketamakan kita untuk terus mencari ilmu, menambahkan ilmu adalah sesuatu yang terpuji dan tidak salah. Baik, kembali kepada kisah Al-Walid ibn al-Mughirah. Dia ni seorang yang bersifat anida. Apa di mana anida? Seorang yang degil, kerah kepala. Orang Kelantan tambah lagi kerah peda. Bahasa jenis budak kerah peda. Kerah tahu mana peda tak tahulah. Kerah kepala memang kerah pun. Sebab tulang tengkorak kita memang kerah pun. Degil, merujuk pada sifat juhud, engkar. Susah untuk dipujuk supaya menerima kebenaran. Allah Ta'ala menggambarkan sifat degil kaum Ad dalam surah Hud dengan kalimah yang sama. Kulli jabbarin anid. Muka surat berapa ni, kisah kaum Ad yang diutuskan kepada mereka Nabi Hud. Muka surat 228. Muka surat 228. Ayat 59. Watilka adun jahadu bi ayati rabbihim. Ayat 59. Watilka ad, itulah dia peristiwa yang berlaku kepada kaum Ad kerana mereka telah engkar kepada ayat keterangan Tuhan mereka. Wa asaw rusulahu, dan mereka telah menderhakai rasul-rasulnya. Wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Ada perkataan anid di akhir itu. Mereka telah mengikut akan perintah tiap-tiap ketua yang bermaharajalela. Itu terjemahan kepada jabbar. Jabbar ni orang yang ada sifat, bahasa mudahnya kita kata ada sifat samsing. Samsing gedebe ni. Jabbar sebenarnya salah satu nama Allah. Itulah timbul dulu kan isu masa arwah Tok Guni Aziz bila sebut Tuhan Samsing apa ni, sebenarnya kita tak faham dalam konteks yang dia nak ceritakan. Jabbar tu salah satu nama Allah. Tetapi apabila sifat Jabbar, sifat rasa, orang Kelantan kata rasa metor, agah, besar diri, bermaharajalela ni ada pada manusia, ini sifat yang negatif. Tapi kaum Ad, mereka ni mengikut arahan ketua yang bersifat Jabbar. Lagi anid. Apa makna anid? Degil. Degil ni, kata degil ni, kata kerah kepala ni. Kerah kepala, apa tadi, kerah peda, susah nak dinasihati. Sama juga berlaku kepada Al-Walid ibn al-Mughirah ni. Ada sifat anida. Kita kembali kepada ayat 16 surah Al-Muddathir. Innahu kana li ayatina, sesungguhnya dia terhadap ayat-ayat kami dia ni sangat degil, keras kepala. Beritahu Quran begini-begini, dia tuduh Quran ni sahih. Dia tuduh ini kata-kata manusia. Jadi ada sahaja dia punya kelentung dia kona kau tu, dia spin kau ni, dia pusing kau tu. Tujuannya supaya dia tidak terima kebenaran Al-Quran. Mujahid mengatakan anida adalah mu'adidan, seorang yang sangat engkar dan melawan kebenaran, lagi mujaniban, mahu menghindarinya. Mujanib kalau boleh tak kebenaran itu jauh daripadanya. Ini masalah juga orang gini. Adakah kita kata sifat ni hanya khusus pada Al-Walid ibn al-Mughirah? Jawapannya tidak. Sifat anida ni boleh jadi berlaku kepada sesiapa dalam kalangan kita juga. Boleh jadi ada orang yang kita kata, yalah saya pun tak tahulah kalau kita nak cakap sama ada dalam masyarakat kita. Mungkin ada rakan-rakan kita yang tempat kita bekerja, walaupun dinasihati, walaupun ditegur, walaupun macam-macam, tapi dia what ni what tak reti. Dia buat macam biasa je, tak ada perubahan. Jadi seolah-olah dia rasa dia ni akan hidup selama-lamanya, seolah-olah bagi dia tak ada kematian. Maka dia tak mahu bersedia untuk hari berikutnya. Maka apa hukuman untuk dia? Kita next sebagai ayat berikutnya, saurhiquhu sa'uda. Nanti kita nak berbicara tentang sifat neraka sakor ni. Saurhiquhu sa'uda, aku akan menyiksa dia dengan azab yang kemuncak beratnya. Qatadah berkata daripada Ibn Abbas tentang lafaz, ni rasanya kalau rujuk dalam Ibn Katsir ada. Qatadah berkata, dia menukilkan daripada Ibn Abbas, Sa'uda di sini adalah sebuah gunung batu dalam neraka Jahannam. Sa'uda, kalau sesiapa baca bahasa Arab tahulah. Sa'ada, yas'a ni maknanya naik, tempat yang kita semakin naik.
Di sini Imam Ahmad bawa satu riwayat, katanya haddatsana Hasan. Hasan menceritakan. Cuma riwayat ni mungkin lemah sebab ada dalam sanad ni ada Ibnu Lahiyah. Siapa yang belajar tentang Naqdur Rijal, kritikan terhadap perawi, bila bertemu dengan nama Ibnu Lahiyah ni, dia seorang perawi yang lemah, ada kritikan dalam kalangan ulama. Tapi tak apa, kita lihat mata hadis ni. Yang dikatakan Sauda dalam riwayat ni ialah wailun. Suatu wail, ini suatu wadin fi jahannam, satu lembah dalam neraka jahannam, di mana yahwi bihi, akan jatuhlah ke dalamnya oleh orang yang kafir selama 40 kharifan, 40 tahun. Kharif ni jarak antara 2 parik, ya. Tapi dalam bahasa yang biasa Nabi guna, bila kharif merujuk kepada jangka masa seperti tahun. Dan sebelum dia sampai ke dalam dasarnya, maknanya dalam benarlah, dah tu 40 tahun baru sampai. Ataupun kaum lain menyebut Sauda di sini sebuah jabal. Jabal ni sebuah bukit, gunung daripada api, yang mana orang yang diseksa dalamnya, Yas'ad, dia akan naik selama 70 tahun. Naik, bila sampai atas, bung, jatuh bawah pula. Naik lagi, jatuh lagi, oi letih. Ini sesuatu yang menyeksakan. Sebab terpaksa buat perkara yang memenatkan berulang kali. Naik, dia dah naik tu susah. Nak naik, bung, terjun, sakit pula. Bila sakit, kembali pulih semula anggota yang mungkin dah patah sebagainya. Naik pula, bukan naik lah. Kena rukah, kena rungkas, kena panjat. Panjat naik, jatuh pula. Itu Sauda. Ada tafsiran yang menyebut dia adalah suatu jabal, bukit yang As-Suddi mengatakan dia sebuah bukit yang licin, batu licin dalam neraka. Macam mana nak naik ni licin ni? Kata Mujahid, Sa'urhiquhu Sauda, aku akan membebankan dia dengan pendakian yang menyukarkan. Dahsyatnya azab Allah bagi orang yang engkar. Kalau tak berfikir, tak tahulah. Baik. Innahu fakkara wa qaddar. Kita pergi ayat berikutnya. Fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar. Ini hampir samalah sebab berakhir dengan qaddar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkan olehnya. Itu Allah Ta'ala mengenakan azab yang berat kerana orang sebegini jauh daripada iman, dan dia telah memikirkan. Serta lepas dia memikir itu, dia buat suatu ketetapan, seolah-olah suatu kesimpulan akhir, yang dia tuduh Quran ni adalah sihir. Jadi kita lihat kalimah fakkara. Fakkara ni satu sifat yang ada pada manusia. Manusia ni boleh berfikir. Tapi berfikir yang macam mana? Timbul persoalan. Fikir yang baik, fikir yang buruk. Nak buat jahat pun boleh mikir. Pencuri, kalau nak mencuri, nak masuk, mungkin kita kata nak rompak kedai ke, pencuri yang nak curi duit tabung masjid sekalipun, dia mikir dulu macam mana nak buat. Pertama dia kata kena kerak wayar CCTV dulu. Dia mikir. Manusia nak buat jahat, dia berfikir. Tapi dia berfikir untuk perkara yang salah. Fakkara wa qaddar. Dan kadang-kadang masa berfikir tu dia buat permesyuaratan, pakak sama-sama dia dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dia tak boleh nak war-warkan, nanti orang tahu kejahatan dia. Maka Allah Ta'ala mendedahkan bahawa kejahatan yang mereka fikirkan untuk dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu, Allah Ta'ala tahu. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna. Apa dia? Dalam surah An-Nisa, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Mereka itu mahu bersembunyi daripada manusia. Apa yang mereka fikir, yang mereka nak buat tu, mereka buat biasanya dia tak buat secara terang-terangan, dia sembunyi. Muka surat 96 ayat 108. 96. Yastakhfuna minan nas. Mereka menyembunyikan kejahatan daripada manusia. Mereka nak buat jahat, mereka kena mikir dulu. Bila fikir-fikir, dia tak boleh buat secara terang-terangan. Nanti bila orang nampak kejahatan kita, susah kita. Jadi mereka pun dalam jahat-jahat tu cerdik juga. Walaupun sebenarnya orang buat jahat ni tak cerdik pun.
Tapi sebenarnya dalam melakukan kejahatan mereka pun terfikir juga risikonya kalau buat secara terang-terangan susah. Lalu mereka sembunyikan kejahatan mereka daripada manusia. Kenapa Allah Ta'ala sebut sembunyi? Sebab mereka boleh berfikir perkara yang buruk, yang jahat ni kalau tidak disembunyikan akan menyusahkan mereka kembali. So mereka pun sembunyikan. Tapi Allah Ta'ala menempelak mereka, wala yastakhfuna minan nas, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan kejahatan mereka tu daripada Allah. Nak sembunyi macam mana? Allah Ta'ala sangat luas ilmu pengetahuannya. Susuklah celah mana sekalipun Tuhan tahu. Katakanlah nusuk siapa buah katil sekalipun contohlah masuk dalam bilik buah katil sekalipun Allah Ta'ala tahu. Padahal Allah Ta'ala wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Padahal Allah Ta'ala ada bersama mereka ketika mereka merancang kejahatan itu pada waktu malam. Kenapa disebut waktu malam? Yubayyituna daripada kalimah bata yabitu. Sebab waktu malam ni biasanya orang dah tidur, suasana sunyi, tak ada siapa pun. Jadi mereka pun berpakat buat kejahatan waktu malam. Ni ayat ni mengajak kita berfikir bahawa orang jahat ni boleh mikir. Itu. Orang jahat ni nak buat kejahatan mereka boleh berfikir. Tapi yang mereka buat tu memang jahat lah. Berfikir. Tapi kita jangan tertipu. Syaitan iblis ni cerdik sebenarnya. Dia nak menipu kita tengok macam mana dia tipu. Dia berfikir macam mana aku nak tipu Adam ni. Kena ingat Adam pun dah kalah dengan pujuk rayu iblis, akhirnya termakan pokok yang dilarang. Kita tengok macam mana dia modus operandi berfikirnya iblis sehingga Adam pun tewas dalam kisah tu di akhir surah Taha, muka surat 320. Berfikir sebenarnya dalam ayat tadi cerita berfikir tu kepada Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Sekarang ni kita nak tengok sifat iblis. Dia pun boleh berfikir, dia pun ada akal. Iblis ada akal, boleh berfikir. Malaikat pun boleh berfikir, manusia boleh berfikir. Yang tak boleh berfikir hanyalah binatang. Tapi hasil permutahatian saya, sebenarnya setengah binatang ni boleh berfikir. Cuma dia punya akal dia tidak sebagaimana manusia. Tengok macam anjing kan, anjing boleh dilatih. Sama ada anjing tu untuk berburu atau anjing yang digunakan oleh polis cawangan nikotik. Macam mana anjing tu boleh dilatih dan dia tahu kalau bau macam ni, ini ada dadah kat sini. Dia boleh tahu. Dia boleh kesan ni orang macam ni orang jahat. Maknanya dia boleh berfikir. Tapi dalam lingkungan dia sebagai anjing lah. Ada seekor kucing rumah saya rumah saya ni banyak kucing. Ada seekor kucing tu saya panggil bernama Mika. Miko, Fizi, Fizo. Mika ni cerdik. Bila kita tutup malam tingkap pintu, dia boleh panjat bumbung pos kereta, dia tengok ada satu sisi angin, dia boleh masuk ke atas. Dia kata cerdik kucing ni. Maknanya walaupun dia seekor kucing, dia boleh berfikir macam mana dia nak panjat masuk dalam rumah. Saya pun terfikir kucing ni binatang tapi masih boleh berfikir. Baik, kita kembali kepada cerita iblis. Macam mana dia berfikir nak menggoda Adam. Fawaswasa ilaihi syaitan. Lalu syaitan pun membisikkan waswas hasutannya kepada Adam. Dia kata, ya Adam, hai Adam. Dia memulakan pujuk rayu dia. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Mahukah aku tunjukkan kepada kamu dengan sebuah pokok yang menyebabkan kamu boleh kekal hidup selama-lamanya. Dan kamu diberi suatu kekuasaan kerajaan yang tidak akan musnah. Allah Ta'ala hanya pesan kepada Adam, kan dalam ayat surah Al-A'raf, surah Baqarah, Allah Ta'ala kata, wala taqraba hadhihi syajarah. Allah Ta'ala kata, kamu jangan dekati pokok ni. Walaupun Allah Ta'ala tak sebut hikmahnya kenapa dilarang, tapi cukup. Allah Ta'ala dah melarang. Tetapi iblis, dia berfikir macam mana aku nak tipu Adam. Dia kata, Allah Ta'ala tak beritahu hikmah larangan. Dalam surah Al-A'raf, awal surah Al-A'raf, itu dia ada punya muslihat dia fikir macam mana dia nak merosakkan Adam. Tak disebut dalam surah Baqarah, dalam surah Al-A'raf. Di awal surah Al-A'raf, dia ada kaitan antara surah Al-A'raf dengan surah Taha dari segi penceritaan bagaimana iblis berfikir nak
Muka surat yang kedua, itu yang pertama, yang kedua. Bawah lagi, cerita Nabi Adam tu bawah lagi. Tu pada ayat 20 tu. Dalam surah Taha, fawaswasa ilaihi syaitan. Syaitan ataupun iblis menimbulkan waswas kepadanya, kepada Adam. Tapi dalam surah Al-A'raf disebut dua-dua, fawaswasa lahumas syaitan. Maka syaitan pun menimbulkan waswas, hasutan, bisikannya kepada kedua-duanya. Itu Adam dan Hawa, dua-dua sekali. Supaya dinampakkan aurat mereka. Itu bila Adam makan pokok itu, maka terdedah auratnya, pakaian terlucut. Dan pernah iblis kata, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Dia memulakan, dia fikir macam mana dia nak, dia cerdik dia ni. Tapi cerdik jahat lah. Dia kata, tidaklah Tuhanmu menghalang kamu daripada mendekati pokok ni, melainkan supaya kamu ni boleh menjadi malaikat. Maknanya, wahai Adam, kalau kamu nak jadi lebih mulia, jadi malaikat, makanlah pokok ni. Tuhan tak benarkan kamu makan pokok ni supaya kamu boleh kekal dengan sifat manusia, supaya kamu tak jadi malaikat. Oh, cerdik dia memikir. Inilah dia panggil Talbis Iblis, kitab yang ditulis Ibnul Jauzi. Bagaimana iblis menimbulkan was-was kepada ahli-ahli agama, kepada ahli ibadat. Akhirnya mereka lari daripada ajaran Islam yang Nabi bawa. Mereka cipta amalan sendiri. Kononnya apa yang mereka buat itu lebih baik daripada apa yang Nabi ajar. Ini termasuk talbis iblis. Sebab dia boleh berfikir. Ataupun dia boleh kata autakuna, ataupun dia mahu kamu menjadi golongan yang kekal. Jadi kalau kamu nak apa dia lebih bahagia, lebih kekal selama-lamanya, ataupun kamu jadi malaikat, makanlah. Lalu dia menggunakan suatu teknik yang paling ampuh. Dia bersumpah. Akhirnya waqasamahuma. Syaitan iblis ni bersumpah kepada keduanya. Dia fikir dah kalau dia guna sumpah, garanti Adam percaya. Tengoklah orang-orang yang jahat dalam kehidupan kita ni, skema-skema, macam mana dia guna bahasa ugutan. Hello, saya daripada sekian-sekian, anda sebenarnya ada berhutang dengan bank, anda sebenarnya ada saham yang tidak bayar jika anda nak. Kita bila kita layan panggilan-panggilan skema ni, kita pun jadi rasa panik kan, rasa trauma. Betul ke sebenarnya benda tu hanyalah helah mereka, sebab mereka boleh berfikir untuk buat jahat. Akhir sekali fadallahuma bighurur. Okey, minta Puan Zayana tutup kamera ya, tutup kamera. Lalu dia pun menunjukkan kepada keduanya, dalla ni maknanya memujuk. Memujuk kedua-duanya dengan penuh tipu daya. Dengan penuh tipu daya, bighurur. Akhirnya dengan sebab itu terjatuhlah Adam dalam tipu daya yang dibuat oleh iblis, syaitan. Dengan sebab iblis, syaitan boleh berfikir. Itu ceritanya, kita nak beritahu boleh berfikir. Jadi tak peliklah kalau Al-Walid Ibn Al-Mughirah ni Allah Ta'ala sebut innahu fakkara, dia boleh berfikir, mikir macam mana nak buat. Lalu dia fikir-fikir, akhirnya tak berjaya juga. Bila tak berjaya, memang Allah Ta'ala Maha Kuasa. Sebijak mana manusia berfikir untuk melawan agama Allah, Allah Ta'ala boleh untuk kalahkan mereka itu dengan mudah. Mudah saja. Bagi Allah Ta'ala sangat mudah. Kalau bahasa Kelantan dia kata, kita lock dia dulu. Kita biarkan. Lock ni mana kita biarkan dia. Sampai masa nanti dia akan rasa akibatnya. Atas susah payah dia berfikir untuk melawan kebenaran. Kemudian dia pun nazar. Nazar ni dia pun duduk fikir lama. Nazar ni mana lihat, renung. Macam mana nak buat ni. Semakin aku halang dakwah Muhammad ni, semakin ramai yang ikut. Semakin banyak dihasut katanya, tak ikutlah dia ni gila, dia ni macam-macam. Kita pun sama, kadang-kadang orang dengki pada kita, dia nak buat kuliah Quran tak boleh, nak buat tadabbur tak boleh, dia dengki. Dia dengki, tak ada apa pun, tadabbur ni tak ada ilmu apa pun. Kita kata kalau nak tak join tak apalah, diam sajalah. Tapi dia dengki, dia fikir macam mana nak sekat. Dan ada pula tuduhan-tuduhan yang negatif itu dan ini. Maka kita mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat perancangan yang jahat, Allah Ta'ala lebih berkuasa untuk membalas perancangan jahat mereka, dan dialah sebaik-baik yang mau perancangan untuk
menewaskan segala makar ataupun tipu daya yang manusia fikirkan itu. Kemudian akhirnya dia pun adbara, berpaling dengan penuh sombong. Sombong dah tak boleh buat apa-apa, akhirnya dia hanya mampu tuduh. Dia kata, in hadza illa sihrun. Dia guna cara berfikir umat terdahulu. Sama seperti yang berlaku zaman Nabi Musa. Nabi Musa dituduh oleh Fir'aun sihir. Siapa lagi? Dan ramai lagi rasul-rasul terdahulu yang pernah dituduh oleh umat mereka sebagai sahir, tukang sihir. Bila tak ada hujah, tuduh sihir. Sebenarnya orang yang ada akal yang waras boleh kenal mana tukang sihir, mana yang bukan tukang sihir. Dituduh Quran itu hanyalah sihir yang dipelajari daripada orang terdahulu. Kemudian dituduh lagi, in hadza illa qaulul bashar. Quran ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah perkataan manusia. Ini satu tuduhan yang sangat tidak masuk akal dan sangat bodoh. Sebab apa? Sebab di zaman Mekah dahulu ramai syu'ara, penyair-penyair, orang-orang yang mahir dalam berbahasa. Apabila mereka mendengar Al-Quran, mereka tahu Quran ini bukan kalam syair, bukan kalam nasar. Bukan kalam syair, bukan kalam frosa. Kalau dalam bahasa kita, ini bukan pantun, ini bukan syair, ini bukan sajak, ini bukan cerpen. Ini adalah suatu bahasa yang sangat-sangat luar biasa. Tiba-tiba dengan senang dia tuduh Quran ini adalah qaulul bashar. Padahal kalaulah manusia ni berkumpul semuanya dari kalangan orang-orang Arab yang disebut fusaha al-Arab, orang Arab yang fasih dalam berbahasa, mahir dalam berbahasa, untuk mendatangkan satu ayat ataupun satu surah dalam Al-Quran, mereka tak akan mampu buat begitu. Mana mungkin mereka boleh menuduh Quran itu adalah qaulul bashar, sedangkan banyak ilmu dalam Quran adalah bersifat mukjizat. Al-Quran menceritakan apa yang belum ada pada zaman itu. Bahkan bahasa Quran itu sangat menakjubkan dan diakui oleh jin. Dulu kita dah baca di awal surah jin. Bila jin mendengar Quran, dia kata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami telah mendengar Quran yang menakjubkan. Baik, kita lihat dalam ayat surah Al-Isra ayat 88 ni. Kulla inijtama'atil insu wal jin. Katakanlah. Dalam Quran tafsir mana-mana ni bila sebut kul, mana khitab ayat ni kepada Nabi lah. Ni ada pula ustaz mana-mana ni, dia ada seorang ustaz tu dia nak buat tafsiran sendiri. Kita kata tak boleh, salah tu, satu kesalahan yang besar. Bila sebut kul, memang dalam tafsir mana-mana sebut kul ya Muhammad, sebab khitab ayat ni turun kepada Nabi Muhammad. Janganlah ada mana-mana pihak ustaz kata ustaz nak buat tafsiran sendiri, tak boleh, salah. Nabi dah pesan, sesiapa yang berkata tentang Quran dengan pandangannya, man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang pandai-pandai nak sebut ayat ni begini-begini dengan pendapat dia sendiri, tak merujuk kepada kaedah ilmu yang betul dalam penafsiran dan takwilan ayat, maka Nabi kata bersedialah tempat duduknya dalam neraka. Jangan buat tafsiran golongan batiniyah. Saya boleh pesan begitu, jangan buat tafsiran yang salah. Jadi kul sini, kul ya Muhammad, katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang mencabar kamu. Kalau kamu tak nak beriman dengan Quran, kamu bawalah berhimpunlah, panggillah, berhimpunlah, sekiranya berhimpunlah semua manusia dan jin untuk mereka datangkan ayat seperti Quran. Satu ayat ke, dua ayat ke, satu surah ke? Jawapannya, la ya'tu nabi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Mereka tidak mampu sampai bila-bila sekalipun untuk mereka bawa satu ayat, satu surah yang sama dengan Quran, sekalipun setengah mereka itu menjadi penolong kepada setengah yang lain. Masuk bilik mesyuarat, panggillah mungkin 20 orang. Awak buat macam ni ayat yang pertama, saya buat yang ni, nanti kita sambung. Tak boleh. Sebab Quran ni adalah mukjizat yang sangat-sangat melemahkan manusia untuk menirunya, dah bahkan untuk membawa segala fakta, kandungan, ilmu yang ada dalamnya. Tapi dengan begitu bodoh dan mudah dituduh Quran ni qaulul bashar. Qaulul bashar. Baik, kita lihat ada satu tuduhan yang lain. Ini kalau tuduhan secara khusus oleh Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Dalam surah Ad-Dukhan, Nabi SAW pernah dituduh sebagai muallam, orang yang telah diajar kepadanya kalam-kalam yang indah ini, itu Al-Quran. Muka surat
496. Awal surah Ad-Dukhan ayat 13 dan 14. Ayat 13-14. Ketika orang-orang kafir Mekah dikenakan musibah kemarau. Kemarau ni sekitar tahun berapa ya? Tahun 2, tahun 3 selepas ba'dan nubuwah. Lalu mereka berdoa. Doa mereka tu dalam ayat 12 tu. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Sebab tu bila timbul musibah COVID-19 ada pihak yang nak guna ayat ni untuk doa. Saya melihat kata tak sesuai doa ni. Sebab doa ni sebenarnya cerita tentang golongan musyrik. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, hapuskanlah azab ini. Mereka diuji dengan azab yang berupa al-qahtu wal jadb, kemarau dan juga kekeringan. Hujan tak turun, makanan tak ada, tumbuh-tumbuhan mati, binatang mati. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, hapuskanlah azab ini daripada kami, sesungguhnya kami beriman. Jadi tak sesuai kita baca doa ni. Seolah-olah bila kita baca doa ni, maknanya sebenarnya kita belum beriman. Bila kita berdoa baru nak beriman. Jadi kena tengok juga, bukan semua ayat dalam Quran kalaupun dalam bentuk doa boleh kita amalkan. Sebab ayat ni adalah doa kaum musyrik. Mereka minta supaya dilepaskan azab. Jika dibebaskan mereka daripada azab, mereka akan jadi orang yang beriman. Maka Allah Ta'ala tanya, anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Di manakah letaknya segala peringatan selama ini? Mereka tetap juga berpaling, engkar. Jadi di mana letaknya segala peringatan telah disampaikan, padahal telah datang kepada mereka Rasul Mubin, Rasul yang jelas dari kalangan mereka juga, bukannya bangsa asing, bukannya seorang yang gila sebagaimana mereka tuduh. Tetapi mereka itu summa tawallau an, mereka berpaling juga. Tawallau, mereka tetap berpaling, engkar, sambil berkata Muhammad ini adalah muallam. Kalau muallim maknanya guru, muallam ni orang yang diajar oleh bangsa asing. Tak cukup dituduh muallam, dituduh majnun, gila pula. Jadi ini satu tuduhan yang tak ada fakta yang kukuh. Sebab semua orang Mekah tahu Nabi Muhammad ni seorang yang waras. Nabi Muhammad tidak pernah diajar oleh sesiapa membaca dan menulis, sedang semua mereka tahu Nabi Muhammad ni adalah seorang an-nabiyil ummi, nabi yang tak tahu membaca dan menulis. Dalam tafsiran ayat ni ada Ibnu Katsir sebut, dia kata orang kafir tu ada seorang lelaki daripada bumi Syam datang ke Madinah. Dia kata orang inilah yang menjadi guru yang mengajar kepada Nabi ayat-ayat Quran. Ada pula tuduhan macam tu. Dan bila dah tak ada hujah, mereka pakai tuduh. Padahal tuduhan itu tuduhan dia tidak benar dan tidak berasas. In hadza illa qaulul bashar. Kita nak masuk akhir sekali tentang cerita Sakar. Sauslihi Sakar. Aku akan masukkan dia dalam neraka Sakar. Apakah itu neraka Sakar? La tubqi wa la tazar. Dia tidak meninggalkan, tidak membiarkan. Yakni bila seseorang yang diazab dalam neraka Sakar ini dibakar, menyebabkan seluruh daging, urat sarafnya, kulit mereka tidak tersisa, semuanya hangus habis. Kita lihat ayat dalam surah An-Nisa ayat 52 tak silap, tentang dahsyatnya azab api neraka menyebabkan kulit-kulit ahli neraka itu semuanya relah habis, relah hancur luluh habis. Ataupun ayat 56, bukan 52, 56. Muka surat 87. Ini untuk kita faham maksud la tabqi wa la tazar tadi. Bila kita tadabbur kalimah la tabqi wa la tazar, tidak meninggalkan. Maksudnya tidak ada mana-mana bahagian badan ahli neraka yang selamat, semuanya habis, hangus, sakit, tu tak boleh nak bayangkan. Dalam ayat ni Allah Ta'ala beritahu, ayat 56 ni, innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kufur, engkar dengan ayat-ayat keterangan kami, saufa nuslihim nara, nanti kami akan masukkan mereka dalam api neraka nar. Walaupun secara spesifiknya tak disebut sakar, tapi sifat sakar sama dengan sifat neraka yang lain, iaitu adanya api. Api tetap ada, mana-mana neraka ada api.
kullama nadijat juluduhum, dan setiap kali kulit mereka masak hangus. Mereka ni tak mati dah, bakar setahun mana tak mati dah. Kita ni kalau di dunia kita tengok dalam kes ada rumah terbakar, penghuni rumah tu akhirnya kita dapat berita sedih, 2-3 orang penghuni rumah tu mati, mayatnya ditemui rentung, matilah. Tapi di akhirat nanti selama mana mereka ni dibakar dan mereka tak mati, kulit mereka yang dah hancur tu badalnahum juludan ghairaha, kami gantikan dengan kulit yang lain. Apa tu? Apa pula dah. Kenapa tu? Kenapa ditukar dengan kulit yang lain? Sebab kulit kita ni bila dah bahagian lapisan, apa dia dalam ilmu biologi dipanggil lapisan epidermis. Epidermis bahagian bawah kulit kita ni dia ada hujung saraf yang mengesan rasa sakit. Bila bahagian saraf tu dah mati, dah tak berfungsi, dia tak rasa sakit dah. Tanyalah orang-orang yang ada masalah diabetes kecil manis. Dia tak ada rasa apa dah saraf dia, ataupun orang yang ada masalah stroke angin ahmar, sebahagian badan dia tu dah macam dah mati dah. Jadi bahagian tu dia tak rasa gapo. Kalau letakkan objek panah pun tak sakit, kita cocok dengan jarum pun tak sakit. Sebab apa? Sebab sarafnya tak berfungsi dah. Jadi dengan sebab tak berfungsi, maka Allah Ta'ala gantikan dengan kulit mereka, kulit yang lain untuk mereka, liyazukul azab, supaya mereka terus merasa azab. Mana ayat ini menunjukkan julud, kulit orang-orang yang dibakar mereka ni hangus semuanya. Hangus semuanya. Itu yang dimaksudkan dengan la tubqi wa la tadhar. Baik. Cerita tentang neraka Sakor ni disebut oleh sebahagian ahli tafsir ketika mereka mentafsirkan ayat dalam surah apa dia? Surah Al-Baqarah. Kita lihat surah Baqarah ayat 80-81 tu. Apabila orang-orang Yahudi kata waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Ayat 80, 81 muka surat. Muka surat berapa tu? Muka surat 12 ya, muka surat 12. Waqalu, mereka berkata kami tidak akan disentuh. Mereka ni merujuk kepada orang-orang kafir ahlul kitab. Orang-orang Yahudi kata kami tidak akan disentuh, mana kami tidak dirasakan dengan kepanasan api neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hari saja. Bila disebut mereka akan masuk neraka, tak apa, bukan lama, sebentar aja. Bukan tak syidik sungguh. Sebentar. Maka tahukah mereka sehari neraka tu sama 1000 tahun di dunia? Mereka buat alasan hanya beberapa hari saja. Baik. Dalam tafsiran ayat ini, baik kita lihat dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ya. Kalau Ustaz Rusdan boleh klik pada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Sebab dalam tafsiran ini Ibnu Jarir bawa riwayat Ibnu Abbas tentang neraka Sakor. Neraka Sakor yang di bawahnya ada zakum, pohon zakum. Ibnu Jarir menukilkan daripada Ibnu Abbas, bawah lagi kalau ada Ibnu Abbas, As-Suddi, satu lagi, bawah lagi. Tu bawah dah ada dah. Pada nombor 1404 tu. Daripada Ibnu Abbas, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kata Ibnu Abbas, ayat ini menyebut tentang Yahudi, orang-orang Yahudi apabila mereka mendapati tertulis dalam kitab Taurat mereka bahawa antara tepi neraka Jahanam, tarafa ini maknanya dua pinggir neraka ni besar, antara hujung sana hujung sini ni sejauh perjalanan 40 tahun. Punyalah luasnya saiz neraka tu, suahnya. Tepi sana dengan tepi sana 40 tahun perjalanan. Kita tengok laut yang luas pun, kalau kita pergi tepi pantai, laut yang luas tu, kita naik kapal terbang, tak sampai pun 40 tahun. 40 tahun tu kita boleh pusing dunia beberapa kali dah. Ila ayyan tahu, sehinggalah mereka tu sampai kepada pokok zakum. Perjalanannya 40 tahun sehingga berakhirlah ianya pada pohon zakum. Pohon zakum ni tertanam kukuh, nabitah fi aslil jahim. Ada kalimah jahim di situ. Wa kana Ibnu Abbas memberi pendapat, dia kata jahim ini adalah Sakor. Di dasar jahim itu ada apa tadi? Ada
pokok zakum. Jahim ni salah satu bahagian dalam Jahannam yang luas. Jahannam ni satu neraka yang sangat luas. Di bawahnya, dasarnya, iaitu disebut Jahim. Di bawah tu ada pokok. Dan pokok itulah dia mari pada satu tempat yang disebut dengan Sakor. Maknanya di bahagian bawah yang sangat bawah. Jahim ini adalah Sakor, kata Ibn Abbas. Di dalamnya terdapat pohon zakum. Lalu dia kata musuh-musuh Allah. Siapa musuh Allah? Iaitu Yahudi. Maka faza'ama a'da'ullah. Maka Yahudi atau musuh Allah ini menyangka zakum itu berumur selama hari-hari tertentu yang mereka dapatkan dalam, maknanya sebentar lah. Maksud kata Ibn Jarir, dia menjelaskan maksud kaum Yahudi di sini tidak lain adalah selama waktu perjalanan yang berakhir di dasar Jahim. Seolah-olah tidak lama bagi mereka. Sebenarnya lama. Jadi daripada penjelasan Ibn Jarir yang menukilkan kata-kata Ibn Abbas, kita faham bahawa Sakor ni terletak jauh di dasar neraka Jahannam, tempat di mana munculnya pokok zakum yang menjadi makanan ahli neraka. Itu yang kita boleh petik dalam tafsiran Imam Tabari berhubung dengan ayat 80-81 surah Baqarah, sebab dia ada sebut tentang kisah neraka Sakor. Baik, kita habiskan sikit lagi. Neraka Sakor ni mempunyai malaikat penjaga yang sebanyak 19. Selain daripada dia membakar kulit manusia, dah disebut tadi, alaiha tis'ata asyar, akhir sekali mempunyai sebanyak 19 penjaga yang antaranya adalah disebut malaikat Zabaniyah lah. Penjaga neraka yang bertubuh besar dan bertindak kasar. Memang malaikat ni macam mana kita nak bayangkan? Malaikat ni dia besar. Pertama besar, dan yang ditugaskan untuk mengawasi orang-orang dalam neraka ni malaikat-malaikat yang bengis. Ghaliz la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam surah apa dia? Surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilaz. Surah Tahrim ni sebelum surah Al-Mulk. Muka surat 560. Walaupun malaikat tu 19 tapi besar dan kasar, keras. Muka surat 560 ayat yang ke berapa tu? Yang ke-6. Ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada azab neraka yang mana bahan bakarnya manusia dan batu. Dalam neraka tu ada malaikat-malaikat penjaga ghilazun shidadun, yang keras kasar layanan. Dia tak ada layanan lemah lembut, dah tak ada dah. Dia tak ada lemah lembut dah. Dia dengan cara yang kasar dan keras. Mereka itu diseret atas muka, dihumban, memang kasar dah. Itu caranya. Cara malaikat penjaga neraka menguruskan ahli neraka dengan keras dan kasar. Dan mereka ni pula la ya'sunallah. Malaikat ni tidak sekali-kali menderhakai perintah Allah. Apa yang Allah Ta'ala suruh itu yang dibuat. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu yang mereka lakukan. Tapi yang penting di sini yang menakutkan ialah ada sifat ghilazun syidad. Sifat yang keras lagi kasar. Jadi jangan keliru dengan bilangan 19. Itu ada hikmah yang disebut orang-orang kafir tertipu dengannya setelah mereka tahu. Baik, ada satu mimpi saya nak cerita di sini. Mimpi lihat neraka. Dia benar-benar berlaku. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Mimpi ini berlaku kepada sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Kalau berlaku pada Nabi tak pelik, sebab Nabi memang mimpi itu wahyu. Berlaku kepada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab At-Ta'bir, menyatakan bab mimpi. Zaman sekarang ni ramai orang suka claim dakwa mimpi-mimpi. Kita kata kena teliti. Mimpi itu benar atau tidak. Sebab mimpi ni Nabi kata ada 3. Ada mimpi yang baik, berita gembira daripada Allah. Ada 3 kategori mimpi. Baik, sebelum kita lihat cerita Ibn Umar ni, kita lihat hadis ni dulu. Ar-ru'ya salihah bushra minallah. Mimpi yang baik ni satu berita gembira daripada Allah. Tapi kalau mimpi yang berbentuk tahzin, ar-ru'ya
as-salihah. Lepas ya tu ada alif ya. Ar-ru'ya as-salihah. Mimpi yang baik ni daripada Allah. Dia ada 3 kategori mimpi. Nabi ni suka kadang-kadang waktu siang hari Nabi jumpa sahabat, dia tanya, siapa yang malam tadi ada mimpi? Kalau ada apa-apa yang baik yang boleh kongsi. Ar-ru'ya as-salihah min Allah. Mimpi yang baik itu daripada Allah. Manakala wal hulmu, mimpi yang karut itu daripada syaitan. Kita lihat matan yang lain. Matan yang lain dia sebut apa dia? Mimpi yang dalam bentuk tahzin. Ada satu ru'ya ataupun satu al-hulum, mimpi yang Nabi kata mimpi yang nak menimbulkan rasa sedih. Tapi tak apalah kalau tak jumpa apa. Kategori mimpi ni ada 3. Mimpi daripada Allah sebagai satu berita gembira. Mimpi yang buruk-buruk, hak tak baik ni, mimpi ni mari daripada syaitan. Satu lagi mimpi yang biasa. Mimpi yang biasa ni mimpi kita pergi, mimpi dalam mimpi tu kita pergi Kuala Lumpur, pergi makan angin di Langkawi dalam mimpi. Itu yang Nabi sebut mimpi mimma yuhadditsu bihil mar'u nafsahu. Kaedahnya bila kita melihat mimpi yang tidak baik, kita jangan cerita. Tapi dalam hadis ni Ibnu Umar ceritalah. Dia nak beritahu apa yang dia alami dalam mimpi dia. Dia cerita kepada kakak dia Hafsah. Hafsah ni isteri Nabi. Baik, kita lihat hadis Ibnu Umar ni. Tujuh 7030. Kita nak ambil mana matan dia ni sebab panjang ni. Oh, dia kata fanim tu aku tidur. Dalam mimpi tu fara'aitu malakaini atayani. 2 malaikat yang datang kepada aku. Yang ru'ya salihah tu potong dulu. Ru'ya salihah tu dipotong. Fanimtu fara'aitu malakaini atayani. Fara'aitu, lepas fara'aitu malakaini atayani. Okey, kita pun masa kita pun nak habis dah, 7:43 dah. Aku melihat ada 2 malaikat yang datang kepada aku, kata Ibnu Umar. Okey, dah cukup dah. Kita lihat matan ni cerita dia. Bukan yang lain. Hadis Ibnu Umar, tengok yang lain, matan yang lain kalau ada. Tu dah jumpa dah. Fanimtu fara'aitu malakani atayani. Ini kata Ibnu Umar. Masa tu dia kata dia ni wa kuntu ulaman syaban azban. Dia kata aku masih seorang anak muda yang masih bujang lagi, masih dia belum kahwin lagi. Ulam masih budak lagi, muda lagi. Azban ni masih bujang, belum kahwin lagi. Dan satu malam dia kata saya telah abitu bermalam, tertidur di masjid. Maka dia kata dia telah melihat mimpi yang dia kemudian dia ceritakan mimpi itu kepada Nabi SAW. Mari kita lihat sambungnya dia. Fanim tu, dia kata aku pun tidur dan aku melihat malakaini atayani. 2 malaikat datang kepada aku dan membawa aku. Lalu dia bertemu dengan satu malaikat yang lain. Lalu malaikat tu kata lan tura'a. Lan tura'a mana tak perlulah rasa cemas takut ataupun rasa bimbang kerana malaikat yang nak bawa kamu tu malaikat 2 malaikat ni bawa Ibnu Umar dalam mimpinya untuk berjumpa dengan malaikat yang lain. Lalu malaikat yang 2 ni kata la tura' jangan rasa apa dia cemas takutlah sebab dia adalah rajulun salih. Baik. Fantalaka, lalu keduanya pergi bersama aku dan dia bawa aku pergi kepada suatu tempat yang kata yang bentuk matwiyah, yang bentuk macam bulatan seperti bulatan muka apa dia perigi telaga. Ini sebenarnya gambaran kepada neraka. Dan dalamnya aku lihat ada manusia-manusia yang setengahnya aku tu kenal. Lalu malaikat tu bawa aku pergi sebelah kanan pula, zatal yamin. Itu yang dia lihat dalam mimpi je. La haula wala quwata illa billah. Kalau nampak lagi gambaran yang lebih menggerunkan, lagi menakutkan. Ini berlaku kepada Ibnu Umar. Lalu bila tiba waktu pagi dah bangun daripada tidur, dia kata zakartu zalika li Hafsah. Aku pun cerita mimpi aku kepada kakakku Hafsah.
Lalu Hafsah pun bawakan cerita adik dia Ibn Umar tadi kepada Nabi SAW. Hafsah kan salah seorang isteri Nabi. Itu dalam Sahih Bukhari ni ada 3 atau 4 riwayat tentang mimpi Ibn Umar ni. Boleh cari sendirilah dalam Kitabut Ta'bir. Maknanya pernah berlaku mimpi melihat neraka ni dah berlaku. Begitu juga dengan mimpi syurga pun sama juga. Pernah kan Nabi memimpi ke syurga melihat ada seorang lelaki, melihat ada satu istana dalam syurga, lalu dikatakan kepadanya, ini adalah istana milik Umar, untuk Saidina Umar. Jadi bila menariklah mimpi itu, tak apalah kita cerita lain kali sebab masa tak mengizinkan. Dan terima kasih kepada semua. Kalau ada soalan 1-2, ya silakan kalau ada soalan. Kalau tak ada tak apa, kita boleh berhenti lebih awal. Khuldi itu panggilan kepada pokok. Dalam surah Taha memang disebut begitu, syajaratul khuld, pokok khuld. Pokok kekal. Tapi kalau kita lihat isim khuldi di situ bukan kepada kata nama, lebih kepada kata sifat. Kata sifat ada pokok yang bila dimakan menyebabkan pemakannya jadi kekal. Mana yang lebih besar, syurga atau neraka? Saiz tu kita tak tahu. Cuma syurga Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, luasnya seluruh langit dan bumi. Cuma kalau dari segi perbandingannya, dari segi bilangan. Bilangan, syurga ada 8, neraka ada 7. Dari segi bilangan. Tapi dari segi saiz, wallahualam, tapi semuanya besar. Ala kulli hal skala saiz syurga, neraka di akhirat semuanya besar. Assalamualaikum Ustaz. Ya, ada soalan? Saya Fakri Ustaz. Tak dengar. Assalamualaikum. Ya, salam. Kuat sikit tak dengar. Dengar. Ya, Fakri silakan. Saya ada baru jelas. berkaitan ayat tadi Ustaz. Sa'uslihi saqar tu. Sa'uslihi saqar. Dalam Quran ni kalau kita tengok banyak Allah Ta'ala guna kata ganti nama nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra, inna anzalna, inna a'tayna. Tapi kadang-kadang kita tengok Allah guna juga kata ganti nama ana lah, sa'uslihi saqar. Jadi apakah beza ataupun signifikan perkataan nahnu dan juga ana yang Allah guna ni? Ada beza tak dua tu dalam bila Allah Ta'ala guna nahnu dan juga Allah Ta'ala guna ana? Macam ayat tadi lah, sa'uslihi saqar. Ya, dari segi bahasa Arab, dari segi nahu lah, dari segi nahu, sama ada ana ataupun nahnu, dua-dua adalah dhamir mutakallim. Dua-dua dhamir mutakallim. Dia bukan dhamir ghaib, bukan dhamir mukhatab. Dhamir mutakallim. Cuma biasanya yang disebut oleh para ulama, biasanya bila Allah Ta'ala datangkan dengan nahnu itu merujukkan kepada sesuatu yang lebih besar urusannya, lebih hebat lagi lah, lebih besar lagi. Tapi ada pun dalam konteks ancaman azab sakar untuk Al-Walid ibn Al-Mughirah, daripada awal cerita lagi tu pun Allah Ta'ala sebut dengan ana. Zarni, dia tak kata zarna, biarkan kepada kami, tapi zarni wa man khalaqtu wahida. Begitu juga dengan ayat selepasnya, sa'urhikuhu, tidak sanurhikuhu, waja'altu lahu, tidak waja'alna lahu. Semua begitu. Wa mahattu lahu, tidak wa mahanna lahu. Semua domainnya merujuk kepada ana. Ini bersifat khusus untuk dari segi perbezaan, wallahu alam, ana tak pastilah tu beza macam mana tu, tapi cuma kita melihat ayat ni secara lebih spesifiknya sebab khusus untuk Al-Walid ibn Al-Mughirah. Sebab semua dhamir itu datang dengan hu, wa mahattu lahu, hu, untuk dia. Jadi dalam penceritaan dia tidak fokus kepada yang lain, hanya kepada Al-Walid ibn Al-Mughirah.
Jadi Allah Ta'ala nak beritahu, setakat dia seorang tegak, maknanya, yalah tak perlu, macam mana nak kata ya, tak perlu dikerahkan tentera malaikat ke apa ke, maknanya Allah Ta'ala secara langsung dia yang menghukumnya. Padahal sebenarnya banyak lagi lah hak lain-lain dalam rangka tu azab tu. Tapi kita melihat dhamir tu bila Allah Ta'ala guna, dia guna wa mahatu, lepas tu untuk Al-Walid ibn al-Mughirah, betul lah sebab ceritanya dia cerita dia seorang je. Dia tak kata lahum sebab untuk seorang jadi lahu. Innahu kana li ayatina, hu dia juga. Li ayatina, Allah Ta'ala tak kata li ayati. Tapi bila li ayatina dia tak kata li ayati pula. Dia guna dhamir nu. Dhamir nahnu. Dia perbezaannya kita melihat dari sudut ialah kalau ayat-ayat Allah tu dia tak ada sebut li ayati, dia biasa dia sebut li ayatina. Wa idza tutla alaihim ayatuna contohnya. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut wa idza tutla alaihim ayati? Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayatku, tapi ayat-ayat kami. Itulah dia melihat dari sudut al-azamah, kebesaran. Kebesaran ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah. Dia fokus kepada nahnu. Tapi bila berbicara tentang kes hukuman untuk Al-Walid, memadai dengan Allah Ta'ala sebut dhamir ana. Sebab fokusnya kepada seorang sahaja. Wallahu alam. Baik, kita berhenti setakat tu sebab lepas ni pun dah pukul 8 ni ada kelas pula. Okay, terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita sambung lain kali dengan beberapa hari yang masih ada. Kita pun tak tahu bila buka sekolah ni. InsyaAllah kalau masih ada kesempatan kita boleh teruskan untuk sesi tadabbur kita dalam ayat-ayat yang berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Syukran Ustaz.